kalau musim sejuk di Madinah, biasa dia akan lepak kawasan macam ni, kawasan terbuka macam ni. Biasa buat standby bawah ni. Ni tempat malam-malam nak tidur, iktikaf, bentang terus. Tidur terus. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita berada di Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang ni tengah renovate. Sebelum ni agak tidak terjaga. Belakang kita ni, nampak pokok ni? Pokok ni beribu tahun. Antara cukup lama dia saja kentalkan kat tu. Saqifah Bani Sa'idah, Saqifah itu bermaksud satu bangsan. Saqifah ataupun Taswaifah bermaksud bangsan. Bangsan kecil. Dia adalah menjadi salah satu kawasan penduduk Bani Sa'ad ataupun penduduk Bani Sa'ad ni adalah salah satu kabilah yang paling lama ataupun kabilah yang terbesar di Madinah itu. Jadi Bani Sa'ad dan juga orang-orang Ansar ini menjadi kawasan tempat lepak diorang, mesyuarat, lepak, kemudian tafakur, kemudian tafakur fiddin dan sebagainya. Lalu ketika mana waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu Madinah ni adalah salah satu tanah yang menjadi keberkatannya kerana di sini ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjanjikan Nabi minta Madinah ini menjadi tanah haram sama seperti mana Allah mengharamkan Mekah itu kerana adanya Nabi Ibrahim AS yang berdoa supaya menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram. Maka Nabi SAW minta sama seperti Nabi Ibrahim, tapi menjadikan Madinah itu tanah haram. Tanah haram ni apa maksud tanah haram? Maksud tanah haram ni macam kita lah, waktu kita solat kita angkat tangan takbiratul ihram. Bila mana kan kita angkat takbiratul ihram, segala perkara yang halal kita tak boleh buat. Waktu kita mengharamkan perkara yang halal, bukan bermaksud mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan yang haram, kan? Mengharamkan perkara yang halal maksudnya kita makan tu boleh tak? Boleh. Kita makan boleh, tapi once bila kita dah angkat takbiratul ihram, kita dah tak boleh makan. Waktu solat, kita sebelum kita solat kita cakap, boleh tak? Boleh cakap, tak ada masalah. Sekarang tengah bercakap. Tapi bila mana dah angkat takbiratul ihram, Allah mengharamkan kita bercakap ketika mana waktu solat, berbual-bual waktu solat dan sebagainya. Sama juga macam tanah haram, tak boleh bunuh haiwan buruan. Kemudian bila mana di Makkah lagi lah banyak pantang larang ketika mana kita berihram. Baik, sama cerita. Satu hari ketika mana Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijrah. Nabi SAW berada di Mekah 13 tahun. Dia keringat. Sebab saya biasa bawa jemaah daripada Mekah ke Madinah. Tapi ni daripada Madinah ke Mekah, kita terpaksa rewind balik. Kita terpaksa undur balik kisah tersebut. Ajar dengar suara saya dengar Kalau tak dengar ke depan sikit tak apa. Tak apa, depan sikit tak apa. Okey. Pertama, Nabi SAW berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun. Baik. 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah, diminyak, diterajang, dipukul, diboikot, dipalau, kemudian dicaci maki oleh pakcik, saudara dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW pernah rasa tertekan juga. Dan Nabi SAW ketika itu Allah mendatangkan satu hikmah bila mana Ubadah bin Samit dan itu Barra itu daripada Madinah, bila mana mereka ini datang, mereka ini antara orang pertama yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya seramai 7 orang bai'ah pada perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian perjanjian Aqabah yang kedua di musim haji, berlaku lagi perjanjian Aqabah yang kedua yang membai'ahkan, Nabi membai'ahkan seramai 70 orang itu. Ramai, dan menjadikan setiap 70 orang tu ada 12 orang naqib yang dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Baik. Ringkisannya, pendekkan cerita, waktu Nabi SAW berhijrah Mekah ke Madinah, kita akan ingat kisah hijrah Nabi SAW. Bila mana kisah hijrah Nabi sampai di Quba. Bila mana Nabi sampai Quba, Nabi sampai pada hari Selasa. Nabi tiba di Madinah pada tahun tarikh yang sama Nabi SAW lahir, pada tarikh yang sama Nabi SAW wafat. Bila? 12 Rabiul Awal. Ingat, peristiwa 12 Rabiul Awal ada 3 peristiwa besar berlaku, iaitu peristiwa Nabi SAW lahir,
Kemudian peristiwa Nabi SAW tiba di Madinah. Nabi SAW tiba di Madinah pada hari Jumaat. Pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Nabi SAW stay di rumah Kulsum. Kulsum ke isteri Nabi, tetapi dia adalah perempuan tua yang dia dah Islam sebelum kedatangan Nabi di Madinah. Kemudian bila mana dia wafat, tanah yang dipakai tu menjadi kawasan Masjid Quba. Rumah dia tu dipanggil rumah kawasan tu Masjid Quba. Kemudian sampailah Nabi SAW, lepas daripada solat Jumaat, Nabi SAW tiba di Madinah ketika itu. Waktu itulah bergemalah satu kota Madinah dengan laungan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sampai hari ini masih lagi dipelihara oleh Allah SWT baik-baik yang menyambut kedatangan Nabi SAW. Dan Madinah ketika itu adalah Madinah yang paling gembira. Waktu tu sampailah ke hari ini, tak ada hari paling gembira melainkan pada hari di mana Nabi SAW tiba di kota Madinah. Dan tidak ada hari yang paling sedih di Madinah sehinggalah ke hari ini, melainkan hari itu adalah hari kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Waktu Nabi SAW wafat, Nabi pulang daripada Mekah. Nabi pulang daripada Mekah selepas daripada 3 bulan Nabi menunaikan haji. Nabi wafat tadi 12 Rabiul Awal. 3 bulan sebelum tu Nabi dah menunaikan haji. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan selepas Nabi menunaikan haji. Waktu tu barulah Nabi dah mula rasa gering. Bila mana Nabi dah mula rasa gering ketika itu, waktu pulang daripada haji, Nabi SAW minta izin kepada isterinya. Panggil duduk di rumah Maimunah malam tu, panggilkan semua isteri-isterinya. Nabi kata apa? Wahai Maimunah dan juga para isteriku, sepanjang aku menjadi suamimu, aku menjadi suami kalian, adakah kalian redha akan aku? Itu je Nabi tanya. Kami semua redha ya Rasulullah. Kami semua redha, kami sebagai isteri kamu, kami redha ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyatakan hasratnya, wahai isteri-isteriku, izinkan aku untuk menghabisi sisa akhirku bersama dengan Aisyah. Maksudnya Nabi nak berada di pangkuan riba Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Nabi SAW pulang daripada rumah Maimunah, kalau kita tengok rumah Maimunah ni dia hampir dekat dengan Baqi', dekat dengan Raudhah, ada deret-deret. Para sahabat ketika itu nampak. Para sahabat nampak Nabi dipapah oleh Sayyidina Ali ketika itu dalam keadaan longlai. Para sahabat nampak ketika itu sehingga menjadi kecoh kota Madinah. Datang tersebar berita bahawa Nabi SAW semakin longlai. Ada meriwayatkan bahawa ketika mana Nabi SAW pulang daripada Uhud, perkuburan Uhud, Nabi SAW menyatakan pada para sahabat, ada yang nampak bahawa lepas Nabi balik daripada Uhud, para sahabat melihat bahawa Nabi SAW sangat tak bertenaga. Nabi Muhammad dipapah oleh Abbas bin Abi Talib dan juga Ali bin Abi Talib. Waktu tu bila mana dipapah, para sahabat tersebarlah berita bahawa Nabi SAW sudah berada dalam keadaan yang tidak sihat. Bila mana berada dalam keadaan sebegitu, waktu tersebut bila mana Nabi duduk dekat rumah Nabi, tiba-tiba Aisyah terdengar. Ya Rasulullah pun turut terdengar. Waktu itu Rasulullah waras. Rasulullah masih dalam keadaan sedar ketika itu. Rasulullah kata apa, Aisyah, apa yang bising-bising kat luar tu Aisyah? Lepas tu para sahabat Aisyah turun keluar tengok, ya Rasulullah, mereka bising bukan kerana bergaduh ya Rasulullah, tetapi mereka bising kerana risau dan juga sedih dengan keadaan kau ya Rasulullah. Waktu tu Nabi SAW minta Sayyidina Ali dan juga Abbas ketika itu papah Nabi SAW pergi ke mimbar, mimbar Nabi, sehinggalah Nabi keluar dan Nabi kata apa? Perkara pertama yang Nabi sebut, as-salatu salah, as-salatu salah, as-salatu salah, wa ma malakat aymanukum. Dan Nabi kata ketika itu, solatlah kamu, solatlah kamu, jagalah solat kamu, jagalah solat kamu. Kemudian Nabi SAW sebut, ma akhsha alaikum, aku tidak takut kepada kamu semua, ma akhsha alaikum bil faqr, aku tidak takut dengan kamu semua apabila berlaku yang kefakiran. Tetapi apa yang aku takutkan kepada kamu ketika pada selepas peninggalan aku, kamu semua menjadi seperti orang-orang terdahulu. Kamu semua sesat, kamu semua menjadi orang-orang, kamu takut.
Itu yang aku takut, aku yang bimbangkan perkara tersebut. Lalu ketika itulah para sahabat mula tertunduk, para sahabat mula mengambil apa baik-baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kata, jagalah solat, jagalah hamba sahaya kamu, jagalah hak mereka, kemudian jagalah hak isteri kamu. Dan nanti kita akan cerita berkaitan dengan khutbah wada' Nabi. Tetapi ini adalah pesanan, wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar Nabi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bagi tahu dekat para sahabat, aku dipilih oleh Allah SWT. Allah sudah memilih aku, membuat pilihan kepada aku sama ada untuk meneruskan. Allah datang. Allah mengirim Jibril untuk menyatakan bahawa seorang hamba ini sedang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ingin meneruskan kehidupannya dengan nikmat-nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi memilih untuk ila rafiqil a'la. Aku memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Waktu itu Nabi ungkapkan dengan perkataan abdan. Abdan bermaksud seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ingin hidup ataupun ingin bertemu dengan Allah. Waktu itu dalam keadaan kelompok para sahabat ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu menangis, berteriak, nafdika ya Rasulullah, nafdika bi ummahatina ya Rasulullah, nafdika bi abaina ya Rasulullah, nafdika bi auladina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarlah kami tebus dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Rasulullah, biarlah kami tebus dengan bapa-bapa kami ya Allah. Ya Rasulullah, biarlah kami tebus dengan mak kami ya Rasulullah. Biarlah kami tebus dengan diri-diri kami ya Allah, asalkan Engkau hidup. Kemudian para sahabat ketika itu tunjuk isyarat, Abu Bakar, diam Abu Bakar. Lepas tu Nabi kata apa? Da'uhu Abu Bakar yatakallam, biarkan Abu Bakar cakap. Abu Bakar berhak cakap kerana dia adalah orang yang berada di sisi aku. Kerana aku sangat senang dengan harta dan juga pengorbanan daripada Abu Bakar. Ketika itulah Abu Bakar tahu maksud abdan yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Rasulullah sendiri. Sehinggalah pada waktu tersebut barulah para sahabat lain faham bahawa yang dipilih oleh Allah ada dua pilihan, sama ada ingin meneruskan kehidupan bersama dengan para sahabat ataupun dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, sesiapa yang ada dalam kalangan kamu yang aku pernah zalimi, dan sesiapa yang ada dalam kalangan kamu yang aku pernah sakiti, sesiapa yang ada dalam kalangan aku yang aku pernah marahi, yang pernah aku jatuhkan maruahnya, sila dah tampil ke hadapan aku, kita selesaikan sekarang. Waktu dalam keadaan Rasulullah gering, waktu dalam keadaan Rasulullah begitu sakit, dalam keadaan Rasulullah yang begitu tenat, ketika itu Rasulullah masih lagi mengharap siapa yang belum settle lagi dengan Rasulullah, temu dengan aku, jumpa dengan aku, kita settlekan. Sebelum apa-apa, kisahlah untuk diri aku. Kemudian bila mana seorang sahabat jauh daripada belakang tanya, dia datang bertemu dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kau ingat tak sewaktu perang dahulu ya Rasulullah? Ketika itu para sahabat berasa marah, sebab ada seorang sahabat dia mengatakan bahawa Rasulullah, kau ada perkara yang tak selesai dengan aku. Ingat tak waktu perang Rasulullah, kau pernah menanggalkan pakaian aku, kemudian kau pernah menumbuk perut aku dengan cambuk kau punya tongkat tu ya Rasulullah, kau suruh aku meluruskan garisan. Hari ini ya Rasulullah, aku nak membalas. Kemudian para sahabat lagi lah marah. Waktu tu para sahabat lagi marah. Apa ni? Siapa sahabat tu? Sahabat tu adalah Uqashah. Ketika itu tanya Rasulullah, waktu perang, ketika mana dalam peperangan kami tidak berbaju ya Rasulullah, dia pakai seperti pakaian ihram. Maka hari ini aku ingin membalasnya, maka aku mengharapkan kau lepaskan baju kau. Waktu itu Nabi SAW buka baju Nabi. Kemudian waktu itu ya Rasulullah, kau telah memukul perut aku dengan tongkat kau ya Rasulullah, maka izinkan aku hari ini untuk membalasnya. Lalu para sahabat bertambah marah waktu itu. Lalu apa yang berlaku? Ketika itu bila mana Nabi bagi tongkat Nabi dekat Uqashah, maka Uqashah ambil tongkat tu, pasal lontarkan tongkat tu, Uqashah terus peluk dengan Nabi. Sampai waktu tersebut para sahabat barulah faham, ya Rasulullah, izinkan aku, kulit aku bertemu dengan kulitmu ya Rasulullah, buat terakhir kali ini. Aku tak tahu bila lagi kulit aku mau bertemu dengan kulitmu ya Rasulullah. Waktu itu para sahabat tak mampu untuk menahan air mata. Betapalah Uqashah ni ingin menyentuh kulitnya bersama dengan kulit Rasulullah, sampai macam tu sekali caranya. Sehinggalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk semula ke dalam rumah Nabi, ketika itulah tak lama kemudian, sehari dua hari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Siddiq, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu adik kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka mulut Nabi, Abu Bakar siwakkan mulut Nabi. Waktu tu Sayyidina Aisyah punya siwak Nabi, siwak
mulut Nabi. Apa sudi? Sudi mulut Nabi sehinggalah disebutkan matibta hayyan wa mayit, tidak pernah aku melihat wajah engkau ya Rasulullah seindah ini. Dikala inilah kau sudi, aku sudikan kau ya Rasulullah, sangat-sangat elok keadaanmu. Sehinggalah ketika itu terdengar satu ketukan yang mengetuk pintu bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuk tuk tuk. Nabi tahu dah siapa yang datang. Waktu tu Nabi kata, sekalian kamu semua boleh keluar sekejap, tinggalkan aku dengan Aisyah dan juga tetamu yang datang. Waktu tu tetamu datang sebut, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang dua orang malaikat Israel dan juga malaikat Jibril. Waktu tu malaikat Jibril alaihissalam tidak maju ke hadapan, bahkan malaikat Israel ketika itulah yang maju ke hadapan. Malaikat Israel sekali lagi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah kau ingin meneruskan kehidupan ataupun bertemu dengan Allah? Nabi kata apa? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kemudian waktu Israel mencabut nyawa Nabi SAW sebut apa? Innaha la saqarun syadid. Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat pedih. Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat pedih. Innaha la saqarun syadid. Innaha la saqarun syadid. Sakaratul maut itu sangat pedih. Sampailah ketika mana nyawa Nabi dicabut. Ya ayyatuha Muhammadin bin Abdullah, ukhruju ila ridatillahi azza wa jalla. Keluarlah roh Nabi itu bertemu dengan Allah dalam keadaan redha dan Allah tidak akan memurkai walaupun sedikit pun. Waktu itulah Sayyidatina Aisyah yang namanya isteri yang berada Nabi SAW berada di pangkuannya. Ketika itulah Nabi SAW, Aisyah tu dah tak boleh nak buat apa dah. Aisyah dalam keadaan terus menyatakan bahawa qad mata Rasulullah, qad mata Rasulullah, sehingga Abu Bakar yang berada di luar bilik Rasulullah, Abu Bakar masuk dalam keadaan cuba menenangkan diri. Abu Bakar sebut, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah, terlalu indah hidup kau dan juga mati kau ya Rasulullah. Cantik wajah Rasulullah waktu itu, sangat indah. Sampailah ketika mana Abu Bakar keluar daripada bilik Nabi, Abu Bakar melihat ketika itu waktu didengar Aisyah jerit, Sayyidina Osman bin Affan dah macam ni. Dalam ramai-ramai Sayyidina Osman bin Affan dalam keadaan dah tak keruan. Sayyidina Umar terus bangun pergi ambil pedang untuk ditebas. Siapa yang kata Nabi Muhammad SAW telah mati, aku akan pancung kepalanya, kecuali Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Ali dah seperti anak-anak yang seperti kegilaan, gila dah tak tahu nak buat apa. Mekah ke Madinah ketika itu pecah dengan tangisan para sahabat kerana terlalu sayangkan Nabi SAW. Sampailah hari di mana Nabi SAW wafat ketika itu. Kemudian Abu Bakar keluar, may ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa may ya'budullaha innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, bahawasanya Muhammad ini telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Ketika itulah baru para sahabat mula mendapat ketenangan. Dan lepas Abu Bakar sebut perkara tersebut, dan Abu Bakar sebut satu ayat daripada surah Imran, surah Ali Imran ayat 144. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seperti nabi-nabi terdahulu. Qad khalat min qabli rusul. Immata au qutila, sama ada beliau mati ataupun dibunuh. In qalabatum ala a'qabikum, kamu semua akan berpaling daripada agama Muhammad, maka Allah SWT fala yadurrullaha syai'a, Allah SWT tak akan rugi sikit pun. Bila mana ayat itu dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar, para sahabat seolah-olah baru mengetahui bahawa ayat itu pernah turun, tetapi para sahabat tak pernah merasai bahawa ayat itu akan berlaku pada hari itu. Para sahabat tak nyangka bahawa hari itu adalah hari yang mereka ayat itu terrealisasinya, menjadi asbab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat 30 juzuk sempurna hafal, para sahabat dah hafal Al-Quran, para sahabat bahkan menafsirkan Al-Quran dan sebagainya, tetapi ada satu ayat daripada surah Ali Imran, para sahabat seolah-olah tidak menghafal, seolah-olah ayat itu baru turun sekarang, baru turun semasa kewafatan Nabi, padahal ayat itu turun semasa mereka bersama dengan Nabi. Fama Muhammadun illa rasul immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum ila akhir ayat. Allah SWT sebut, kalaulah kamu keluar daripada agama kamu tidak akan merugikan Allah sikit pun. Jadi para sahabat ketika itu lepas dari dapat ayat tersebut, barulah mereka mula menenangkan diri. Dan ketika itulah selesai saja pengurusan jenazah Nabi SAW. Para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Sayyidina Umar pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Ketika itu mereka sedang bincang siapakah yang menggantikan Rasulullah, siapakah yang menggantikan Rasulullah. Ketika itulah para Ansar mula mencadangkan Ubaidah Al-Jarrah sebagai orang yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu ada sebahagian berlaku pertelingkahan sedikit kerana mereka menyangkakan bahawa Abu Ubaidah ni adalah orang Ansar yang paling layak ketika itu, dan ada yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali lah orang yang paling layak kerana beliau adalah ahli bait, adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susu galurnya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama kemudian Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar menyatakan bahawa tidakkah kalian melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam kalian? Tidakkah kalian tahu bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Abu Bakar lah yang menemani kalian. Abu Bakar lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Sayyidina Umar mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq, melantik Abu Bakar untuk menjadi khalifah ketika itu. Dan bila mana esoknya ketika mana dia khutbah, Sayyidina Abu Bakar memaklumkan kepada orang-orang Madinah bahawa yang menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nak bagi tahu dalam kisah hari ini adalah walaupun hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pentadbiran Rasulullah kemudian urus tadbir umat Islam mesti diteruskan. Tidak ada tempoh berlapang ataupun tak ada tempoh waktu bertenang dan sebagainya. Pentingnya ketika itu urusan umat Islam selepas saja kewafatan Rasulullah, mereka sedih. Ya, sebab itulah ada yang menyatakan bahawa ulama menyatakan bahawa kenapa Abu Bakar As-Siddiq ni terlalu singkat tempoh pentadbirannya. Kerana Abu Bakar As-Siddiq waktu dalam menjadi khalifah, beliau dilanda dengan kesedihan demi kesedihan, sehingga menjejaskan kesihatan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq dapat mentadbir atau menjadi khalifah selama tempoh 2 tahun saja. Kemudian disusuli oleh Sayyidina Umar Al-Khattab selama 10 tahun 6 bulan. Kemudian barulah disusuli oleh Sayyidina Osman selama 12 tahun. Kemudian disusuli oleh Sayyidina Ali selama beberapa bulan saja, kerana berlaku fitnah dan juga berlaku persengketaan waktu. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan kisah perjalanan hidup Nabi SAW. Kalau kita melihat, mendengar balik kisah Nabi SAW, terutama selepas Nabi bagi khutbah Hajjatul Wada', khutbah hajat perpisahan Nabi, seolah-olah kita merasai bahawa kematian Rasulullah itu baru berlaku semalam. Kalau kita dengar betul-betul kematian, bagaimana cara kematian Rasulullah, wasiat-wasiat Rasulullah, seolah-olah macam baru semalam Rasulullah meninggalkan kita. Sebab itulah konten ini hidup kerana adanya jasad Nabi SAW. Walaupun jasad baginda yang hanya sekujur tubuh, tetapi jiwa, rohnya dan juga semangat para sahabat menghidupkan hati-hati manusia pada hari ini. Jasad mereka tiada, tetapi jasa mereka ada. Jiwa jasad mereka itu telah mati, tetapi jiwa mereka menghidupkan kita yang ada pada hari ini. Jadi kita tak ada contoh yang terbaik lah kat dunia ni. Tak payahlah nak cari contoh seperti Roshamno ke, bukanlah nak cari idola seperti Aaron Aziz ke, bukanlah nak cari idola seperti Taylor Swift ke, tak. Kita dah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang menjadi ikutan kita. Sebab itulah anak-anak muda, orang-orang Islam dan sebagainya, kalau nak tahu cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita, tapi kadang-kadang kita ni tak pernah membalas cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di mimbar yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku amat merindui orang selepas aku, sepeninggalan aku. Aku amat merindui saudara mara aku. Kemudian para sahabat tanya, awalasna ikhwatuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tak, bahkan kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Lepas tu para sahabat tanya, siapa yang saudara engkau ya Rasulullah? Siapa yang jadi saudara mara engkau ya Rasulullah? Mereka yang beriman selepas sepeninggalan aku, tidak pernah bertemu aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Siapa? Ya kita. Kitalah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sehingga Nabi SAW kata apa? Kalau kamu semua tak nak sesat dalam akhir hayat kamu, peganglah kamu dengan dua perkara ni. Apa dia? Tamassaktu bihima ay kitab Allah wa sunnati Rasul. Jangan, takkan sesat lan tadillu ma tamassaktu bihima. Takkan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua ni, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada di kota yang penuh dengan barakah ini. Pertama, banyakkanlah selawat. Kalau bukan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyakkan selawat, mana lagi kita nak mengharap selawat kita ni digandakan.
sudah tentulah di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sunnah Nabi yang sesimpel-simpel, ada pakcik siwak jual, pakcik sugi jual siwak kan, pakailah siwak tu. Kalau nampak ada orang-orang yang beli tamar dan sebagainya, kita pun belilah tamar, kita bagi-bagi orang. Kadang-kadang kita nampak ada orang-orang bagi tamar, mereka sedang meraihkan sunnah. Mereka sedang buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu suka memberi makan. Yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagi makanan pada anak-anak yatim, orang-orang tawanan, bagi makan pada orang-orang gelandangan. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar itu, Saqifah Bani Sa'idah yang berada di belakang kita, Masjid Ghamamah yang telah kita ziarahi, dan juga Baqi', alhamdulillah sebahagian telah ditaklimatkan pagi tadi ataupun diceritakan kisahnya pagi tadi. Maka ziarah dalam hari ini yang bertiga tempat ni je. Wajah-wajah, mari kita akan solat maghrib di dalam. Untuk solat air Zam-Zam kita ada di dalam ruangan solat yang dalam tong. Kalau yang besi itu bukan air Zam-Zam, itu air biasa je. Jadi banyakkan minum air dan juga sentiasa jaga kesihatan dan tingkatkan ibadah kita kat sini. Iktikaflah lama sikit kat sini. Baik, itu saja yang boleh saya kongsikan untuk petang ni. Aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib 5:55. So ada 15 minit lagi. Siapa yang belum ada wuduk boleh wuduk. Ada perempuan, ada lelaki.